Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan inda Allah wa rahmatullahi wa barakatuh. Mentor kepada program ini kepada Yahya Mansur yang pasti berbahagia Datuk Panawan Azizi, Kepala Ketua Polis Perak Siti Amran, Ustaz Kamarudin, tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 11 hari lagi kita akan memperingati 29 Mei 1443. Bermakna program ini sangat signifikan kerana kita akan memperingati kota Konstantinopel, satu kota yang bertahan selama 1000 tahun, tak terkalah di mana-mana kuasa, dikalahkan oleh seorang anak muda yang bernama Muhammad. Gelarannya Al-Fatih dan idol dia adalah Sultan Muhammad. Ini merupakan kalau dalam tradisi kesufian, Rabbana ma khalaqta hadza batila, sesungguhnya aku menjadikan segala sesuatu itu tidak dengan sia-sia. Jadi bermakna program kita kali ini adalah suatu program yang sangat penting untuk kita sama-sama memikirkan tentang masa depan. Signifikan yang kedua daripada program ini adalah pada tahun hadapan 2023 genap 100 tahun dunia Islam ini dijajah oleh penjajah Barat. Sejak kejatuhan Khilafah Utsmaniyah pada 1923, tahun hadapan genap 100 tahun umat Islam dijajah oleh kuasa Barat. Ya. Kita menderita selama 100 tahun. Apa pun masalah umat Islam ini daripada Palestin sampai terakhir di Syria tak ada selesai, kerana kita tidak melaksanakan peranan kekhalifahan. Signifikan yang ketiga, munculnya Sultan Muhammad Al-Fatih adalah gabungan seorang tokoh yang tak dibicarakan oleh banyak pihak, yaitu di belakang Sultan Muhammad Al-Fatih adalah seorang ulama yang sangat hebat, yaitu Ak Syamsuddin Khoja. Ya. Muhammad Al-Fatih berdiri sendirinya tidak menjadi apa-apa, tetapi dengan gabungan Sultan Muhammad Al-Fatih dengan Ak Syamsuddin Khoja ini menjadikan Sultan Muhammad Al-Fatih sebagai suatu sumber inspirasi yang kekal sampai pada hari ini. Ini merupakan satu perkara yang sangat hebat. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, gabungan PDRM dengan Jabatan Mufti itu menggambarkan tentang gabungan antara Sultan Muhammad Fatih dan juga Ak Syamsuddin. Jabatan Mufti nak menekankan soal kerohanian, syarak, kekuatan spiritual dan kekuatan material, kekuatan fizikal dan juga fitrah untuk melaksanakan agenda kekhalifahan ini diikut oleh penjajah. Ini adalah tiga perkara yang menyebabkan saya memaksa diri untuk datang juga. Walaupun hari Jumaat ini saya dijadualkan ke Jeddah untuk menghadiri sidang hak asasi manusia dan Datuk Maisi bersama satu itu. Tapi oleh kerana program ini sangat penting, saya memaksa diri, dan ini merupakan suatu program yang julung-julung tadi yang tak boleh dilepaskan peluang ini untuk berkongsi pengalaman. Tahniah kepada Polis Perak
PDRM dan juga Jabatan Mufti kerana membawa agenda ini yang bagi saya setahun sampai tahun hadapan seluruh dunia sekarang ini sedang membincangkan apa nak jadi kepada umat Islam selepas 100 tahun umat Islam ini dijajah oleh barat. Apa nak jadi? Adakah kita akan berpeluk tubuh? Apakah kita nak membiarkan diri kita itu melihat sahaja fenomena itu berlaku? Ini merupakan satu perkara yang terpulang kepada kita untuk memikirkan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, ini sedikit latar belakang saya. Alhamdulillah Allah Ta'ala telah mentakdirkan saya dengan pengalaman yang berbagai-bagai ini kerana satu doa yang saya doakan kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku ini alatmu untuk melaksanakan segala perintah. Sejak dulu, sejak umur 17 tahun saya mempersiapkan diri saya ini, gunakan aku ini ya Allah, seluruhnya itu alatkan aku, jadikan aku diperkakat untuk melaksanakan agenda kamu ya Allah, agenda engkau ya Allah. Apa juga aku rela untuk melakukan. Kerana agak-agak itulah, kerana itu saya pada bulan September yang lalu diminta oleh Menteri Luar untuk menunjukkan kepada isu Afghanistan bagaimana nak menangani isu Afghanistan. Sebab kemenangan Afghanistan terhadap tentera Amerika Syarikat dengan seluruh tentera NATO-nya itu umpama David and Goliath. Nabi Daud dengan Goliath dengan raksasa tak mungkin boleh kalah. Sebab Amerika dengan seluruh bala tenteranya bergabung dengan NATO dikalahkan oleh Taliban dengan bersenjatakan AK-47 dan mortar launcher dan semangat jihad. 20 tahun kalah, lari ke malam. Jadi menteri kata, oleh kerana kamu terlibat dalam kerja-kerja manusia sejak 20 tahun dulu, kami dapat kamulah. Dan alhamdulillah saya ke Afghanistan pada 20 Februari yang lalu sampai 1 Mac bertemu dengan semua ketua-ketua Taliban dan melihat apa sebenarnya pemikiran mereka. Apakah mereka ini teroris bagaimana yang digambarkan oleh Barat. Dan alhamdulillah saya balik dan memberi nasihat kepada kerajaan Malaysia bahawa this is a new Taliban yang should have a new approach. Sebab diorang ini manusia yang sangat kurus. Mereka hanya ingin melaksanakan Islam, cuma mereka tak tahu Islam itu bagaimana dalam konteks moden. Kita kena bantu. Itu nasihat saya. Jadi kerajaan Malaysia belum lagi mengiktiraf Afghanistan, namun demikian usaha sedang dibuat untuk beberapa negara untuk mengucapkan Islam. Sedang bekerja. Saya pergi ke Iran, pergi ke Turki, pergi ke Pakistan, pergi ke Qatar untuk meyakinkan bahawa as a group kenapa tak diiktirafkan. Sebab kelompok Taliban ini punya niat untuk melaksanakan Islam, tetapi dia tak tahu apa nak buat. Semangat ada, tapi cara-cara hikmah dia tak tahu. Itu yang buat silap banyak. Sekolah, perempuan tak boleh, semua kena pakai rupa dan segala macam, yang menimbulkan banyak Alhamdulillah. Hasil daripada doa itu juga, saya telah dipilih oleh OIC untuk menjadi mewakili Malaysia sebagai pensuruh jaya hak asasi manusia di peringkat OIC. Ya, untuk penggal yang kedua, 3 tahun dah habis, masuk 3 tahun lagi. Oleh kerana diminta berperanan bagi membantu umat Islam di peringkat OIC dari segi hak asasi manusia. Dan itu yang paling payah sekarang adalah isu Rohingya dan juga isu Uyghur yang cukup complicated yang perlu ditangani dengan cepat. Dan yang ketiga, ditakdirkan hasil daripada doa, jadikan aku ini alatmu, perkakasmu untuk melaksanakan kehendakmu itu, maka saya telah menumbuhkan Global Peace Mission, ya, dan mempunyai kerja-kerja kemanusiaan di seluruh dunia, di 30 buah negara. Kita ada projek di Syria, di Kashmir, di Palestin, dan tidak akan bermula di Afghanistan. Dan saya juga telah terlibat sebagai Badan Khusus Agung Kesatuan Hindu Islam seluruh dunia yang berpusat di Istanbul, yang mana 354 Hindu bergabung di 66 buah negara untuk membantu OIC supaya OIC dari segi aspek kenegaraan tak mampu melakukan kerana banyak isu diplomasi, maka NGO lah yang melaksanakan
agenda membangunkan Islam, dan NGO ini sedang berusaha untuk menyemarakkan semangat umat Islam bahawa 100 tahun is enough. Cukup 100 tahun penderitaan kita dijajah. Cukup. Bahawa pada tahun 2023, tahun hadapan, kita akan bangkit. Dan mudah-mudahan Perak akan bangkit bersama-sama dengan gerakan kebangkitan baru ini, insya-Allah. Dan saya menubuhkan JREC, iaitu Sekolah untuk Masyarakat Rohingya. Satu masyarakat yang satu dunia tak ada, dihalau, stateless, tidak punya negara. Pergi ke sana dihalau, sini ke halau. Maka saya buat keputusan bahawa saya tubuhkan sekolah untuk membantu mereka. Dengan satu hari nanti mereka akan membela nasib mereka sendiri dan akan dihantar balik ke Arakan. Mudah-mudahan insya-Allah mereka akan membebaskan negara mereka sendiri dengan pendidikan yang tinggi. Itulah kata belakang saya pada hari ini. Mudah-mudahan dalam kekuatan umur dah 62 tahun. Ya. Namun demikian saya berdoa supaya biarlah saya dipanggil pulang ketika berdiri berjuang untuk umat. Saya mohon supaya jangan terlantar dan pintar untuk dipanggil pulang. Biarlah saya sedang berdiri, sedang berlari, sedang berjuang ketika dipanggil pulang. Itulah saya sebagai pengenalan umum tidak. Ini yang ditunjukkan oleh mentor kita dari suatu hadis mengambil masa 852 tahun menjadi kenyataan. 852 tahun menjadi kenyataan. Ya. Pada tahun ke-5 Hijrah menjadi kenyataan pada tahun 857 Hijrah baru Kota Konstantinopel itu jatuh. Inilah antara khalifah-khalifah yang berusaha untuk membebaskan Kota Konstantinopel. Ya. Kerana satu hadis Nabi yang bersifat futuristik, hadis Nabi yang berkaitan dengan leadership, hadis Nabi yang berkaitan dengan followership, itu dianggap sebagai untuk membangun dia kena ada lead, the best of leader and the best of followers, the best of leader and the best of soldiers. Dia tak boleh ketua tuan-tuan pandai-pandai, ketua dan juga tenteranya itu harus kuat. Jadi leadership and followership itu harus kami. Jadi kerana itulah sejak itu terangsang dengan satu wawasan Nabi ini, sebab Nabi yakin bagi siapa yang mengikut hadis Nabi, Allah Ta'ala akan membantu mempersiapkan mereka itu dengan segala keperluannya itu. Namun Allah Ta'ala telah mentakdirkan 852 tahun kemudian baru dikenal di tangan Sultan Muhammad Al-Fatih. Khulafa Rashid Osman, Sayyidina Osman, sahabat Sayyidina Osman diarahkan Muawiyah untuk memimpin. Misi tersebut belum menjadi kenyataan. Saya tak kata gagal. Kenyataan ini tidak tepat. Belum jadi kenyataan. Allah Ta'ala tidak memilih mereka. 10 tahun kemudian Sayyidina Ali berusaha untuk biarlah dia melaksanakan sebagai pemimpin dan juga tentera yang terbaik itu, ya, untuk melaksanakan pandangan futuristik Rasulullah SAW itu, biarlah dia suatu wawasan yang disebut sebagai wawasan umat ini. Kemudian zaman Muawiyah dia juga mencuba, pun belum berjaya. Khalifah Sulaiman Abdul Malik mencuba, pun tidak. Khalifah Umar Abdul Aziz pun juga mencuba, tak berjaya. Khalifah Harun Ar-Rasyid mencuba, pun tidak berjaya. Sultan Arslan juga mencuba, Bani Saljuk pun belum berjaya. Daulah Osmaniyah, Sultan Yazid Bayezid pun tak berjaya. Bapa dia Sultan Murad 2 kali berusaha pun gagal. Dan akhirnya Sultan Murad mengatakan, kalau aku dah 2 kali gagal, kali ini aku persiapkan
menjayakan misi tersebut. Itulah Muhammad Fatih. Kita di akhir kursus ini kita akan menerangkan tentang apakah persiapan yang dibuat oleh ayah Sultan Murad yang kedua sehingga lahirlah Sultan Muhammad Fatih. Tak perlu umur 40 tahun untuk melaksanakannya. Sekadar 20 tahun dah mampu. Inilah bagi saya satu kultur yang sangat penting untuk membuka minda, menimbulkan satu keyakinan bahawa kita mampu melakukan kalau kita mengikut jalur yang ditunjukkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya dah berulang juga. Mengapa Sultan Muhammad Al-Fatih menjadi lambang kebangkitan? Kita menjadikan Al-Fatih ini sebagai lambang kebangkitan baru. Cukup enough Islam. 100 tahun umat Islam ini dibuli oleh negara barat, Amerika Syarikat. Naratif terorisme itu ditujukan kepada mereka yang mempunyai semangat untuk membebaskan diri dari cengkaman barat. Itulah naratif yang diberikan kepada siapa-siapa juga yang ingin membebaskan diri dari cengkaman barat itu. Mereka itu kita labelkan teroris, maka negara-negara Islam pun ikut kaedah tersebut dan mereka juga diburu walaupun mereka sebenarnya adalah berjuang kebebasan. Dan Allah telah mentakdirkan apa yang berlaku di Ukraine. Dia menyuruh kepada freedom fighter datang membantu Ukraine. Okey pula. Tetapi apabila Palestin mengajak dunia Islam bangkit bersama-sama mereka, oh tak boleh. Itu teroris dan sangat berbahaya. Ini merupakan bahana kesan daripada umat Islam ini berada dalam keadaan yang lemah, yang tak mampu untuk memikul amanah kekhalifahan yang sangat penting. Kota Konstantinopel itu adalah lambang kepimpinan dunia. Siapa yang menguasai kota Konstantinopel, dia menguasai dunia. Dan ternyata Khilafah Utsmaniyah telah berjaya menguasai dunia selama 600 tahun. Tak terbayang kita bagaimana dunia ini diperintah oleh Khilafah Utsmaniyah, bagaimana keadaannya sebelum kejatuhan Khilafah Utsmaniyah. Tak terbayang kita hanya memikirkan soal umat Islam yang lemah, bergaduh, berpecah, tapi tak pernah terbayang bagaimana di zaman Khilafah Utsmaniyah pemerintah. Hebat. Dunia barat tunduk kepada mereka. Sesiapa yang nak jadi raja terpaksa melutut dan pergi bertemu dengan Khalifah Utsmaniyah sebab hebatnya mereka pada waktu itu. Sebagaimana kita terpaksa memohon restu daripada Rumah Putih untuk menjadi pemimpin. Itulah realiti yang berlaku. Dan apakah ini akan berterusan untuk 100 tahun yang akan datang? Bagi saya khusus ini ingin meyakinkan tuan-tuan, tidak, kita tak boleh meneruskan agenda tersebut. Kita kena memutuskan tali perhambaan ini daripada berterusan. Kita kena berusaha. Mudah-mudahan insya-Allah Allah telah memilih kita antara yang ramai untuk memikul amanah. Kita bermula dengan program kita. Muhammad Al-Fatih ini adalah lambang kebangkitan anak muda. Kalau anak muda ini dididik dengan betul-betul, ya, tak payah tunggu 40 tahun, 20 tahun tak boleh. Tidak boleh buat. Betul-betul dididik. Itu adalah lambang kebangkitan anak muda. Jadi bermakna kita kena membimbing anak-anak muda. Kita kena menyelesaikan masalah-masalah anak muda yang makin berhadapan dengan krisis identiti yang bermasalah. Dan saya tahu pihak polis yang paling rapat adalah jenayah dan juga pelanggaran undang-undang oleh anak muda. Yang saya fikir kita kena fikir kreatif bagaimana menangani isu-isu yang berkaitan dengan anak muda. Namun demikian, Muhammad Al-Fatih juga adalah lambang masjid sebagai asas ketamadunan. Sebab Sultan Muhammad Al-Fatih ketika membuka kota Konstantinopel, perkara yang pertama yang dilakukannya itu adalah menjadikan Hagia Sophia itu sebagai masjid. Itu perkara yang pertama yang dilakukan. Ya. Mengapa Hagia Sophia itu dijadikan masjid? Oleh kerana itu lambang kebesaran dunia. Kalau tak ditukar nanti ianya akan memberi mesej yang salah bahawa ianya masih jadi kota Kristian. Kita nak menggambarkan bahawa ini adalah kemenangan Islam, ini menggambarkan juga khalifat Islam. Namun demikian masjid-masjid yang lain kekal sampai sekarang tak diusir.
Banyak masjid-masjid yang bekas sampai sekarang. Kalau tuan kesempatan Islam pun pergi ke bahagian ke Kristian sektor, ada banyak lagi gereja-gereja yang tak ditutup oleh mereka. Oleh kerana yang ini dan beberapa masjid yang besar, yang lain umumnya dikekalkan sebagaimana ada pada hari. Di lambang masjid sebagai sumber kekuatan. Yang keempat juga memperoleh adalah lambang risalah keamanan dalam Islam. Ketika Sultan Muhammad Al-Fatih masuk ke gereja Hagia Sophia, semua pembesar Kristian, orang Kristian berkumpul dalam keadaan ketakutan. Sebab sebelum ini, apabila Katolik telah berjaya menguasai kota Konstantinopel di tangan Greek Orthodox, mereka dibunuh. Hanya berbeza mazhab saja. Mereka dibunuh oleh Katolik terhadap mereka kerana mereka menganut agama Orthodox, Kristian Orthodox yang banyak di Rusia macam ini. Dia menganggapkan cara berbeza mazhab pun kita sudah bermudah-mudahan, apa lagi yang berlainan agama. Tiba-tiba kita memahami mengatakan bahawa apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika melakukan Al-Baqarah, siapa yang berlindung di Kaabah selamat, siapa yang duduk di rumah selamat, siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan selamat, ya, maka dia mengatakan bahawa kami tidak akan apa-apa. Dan firman aku, sesiapa orang Islam yang menganiaya orang Kristian, aku akan bunuh. Ini perbedaan sudah memanfaatkan keadilan yang tak diceritakan dalam sejarah-sejarah, buku-buku sejarah yang ada tentang keadilan yang ditunjukkan oleh Sultan Muhammad. Jadi kalau kita dah menjadi tak mengangkat kisah Sultan Muhammad ini, kita menganggap kita akan menjatuhkan Kristian. Tidak. Dia menggambarkan universal justice. Ya, sejarah itu harus kita pahami. Jadi tuan-tuan inilah, ya, mengapa Sultan Muhammad Fatih ini penting, sebab 100 dunia Islam tanpa khalifah sejak tahun 2023. Ya, yang pada tahun hadapan 100 tahun umat Islam akan terus menjadi. Seandainya persoalan kekhalifah tidak dibicarakan secara terus. Apabila khilafah Utsmaniyah jatuh, dipecah-pecahkan dunia Islam ini, dipecah-pecahkan khilafah Utsmaniyah ini menjadi 33 buah negara. Dan selain daripada negara Arab menjadi 22 buah negara Arab pada waktu. Negara Arab League ada 22 buah negara, dulunya satu di bawah khilafah Utsmaniyah, dipecahkan menjadi 22 buah negara. Sampai sekarang itu Palestin tak boleh diselesaikan sebab masing-masing menderita penyakit bahawa konsep negara bangsa yang berkaitan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, inilah kisah mukadimah tentang mengapa kita memanfaatkan, dan saya ingin mengajak tuan-tuan, mari kita sama-sama menjadikan Al-Fatih ini sebagai ikon motivasi untuk melakukan perubahan. Kalau tak kita yang melakukan, kita mengharapkan anak kita persiapkan. Kalau tidak anak kita dipersiapkan, kita harap itu kita akan melakukan. Sekurang-kurangnya benih itu kita tanam. Jadi itu saya punya mukadimah. Dr. Yahya, itu mukadimah tentang mengapa, ya, okey. Namun demikian, untuk bermula untuk membangunkan Al-Fatih ini, kita mesti ada sandaran Al-Quran. Tak boleh kita, sebab apa juga Al-Quran itu adalah kalam Allah. Dia relevan sepanjang masa sampai kiamat. Dan ini ayat-ayat yang tak boleh dibantah dan akan menjadi kenyataan. Kalau dilaksanakan, kamu akan berjaya. Kamu tinggalkan, kamu akan rosak, kamu akan sesat. Maka Al-Quran penting. Jadi asas Al-Fatih itu, selain daripada surah An-Nur yang dijadikan mengenai kekuasaan, adalah ayat geopolitik dunia. Ini satu ayat mengenai geopolitik dunia.
yaitu bicara tentang pertembungan Rom dan juga Parsi. Alif Lam Mim, ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'il sinin lillahil amru min qablu wa min ba'd wa yawma idzin yafrahul mu'minun bi nasrillah yansuru man yasha wa huwal azizul hakim. Alif Lam Mim. Ini ayat geopolitik. Orang-orang Rom telah dikalahkan di negeri yang dekat sekali. Mufassir mengatakan itu negeri Rom, dan mereka sesudah kekalahannya itu akan mengalahkan Rom, akan mengalahkan Parsi dalam masa tidak sampai 10 tahun. Kepada perjalanan Allah pula terpulang segala urusan sebelum berlakunya dan sesudah berlakunya, dan pada ketika berlakunya kemenangan Rom itu, orang-orang yang beriman amat bergembira dengan kemenangan yang diberi Allah. Dia memberi kemenangan kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan dialah Dua yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih. Aku 1 sampai 7. Surah geopolitik. Persiapan minda kita untuk melakukan perubahan ini, kita kena memahami geopolitik dunia. Bila ayat ini diturunkan? Ayat ini diturunkan ketika di Mekah Rasulullah masih lagi kelompok yang tertindas, belum ada lagi kuasa di Madinah, masih lagi ditindas, masih diburu, masih lagi dibunuh oleh kafir Quraisy. Tetapi ayat Al-Quran Allah Ta'ala mentarbiahkan, ayat tarbiah, bahawa selain menekankan soal iman, juga dibicarakan tentang kekhalifahan. Kekhalifahan bermakna kamu kena memahami geopolitik. Kalau kamu tak faham, kamu akan menjadi naib, akan dipermain-mainkan oleh untuk Islam, sebagaimana orang Arab dipermain-mainkan oleh Lawrence of Arabia, menimbulkan semangat kebangsaan kearaban untuk menjahanamkan khilafah Utsmaniyah, dan akhirnya khilafah Utsmaniyah jatuh kerana Lawrence Arabia memainkan peranan meniup api bara kearaban menentang orang-orang putih. Dia main isu agenda nasionalisme untuk menimbulkan permusuhan bersama umat Islam. Jadi ayat ini penting. Jadi kita kena faham apa yang berlaku di dunia pada hari ini. Alhamdulillah Allah telah mentakdirkan saya untuk berada di OIC, berada di NGO, berada dalam bidang kemanusiaan, berada dalam kerajaan untuk melihat sejarah tersebut. Dan senario ini sangat sedang berlaku di Afghanistan. Sedang berlaku di Afghanistan. Mereka pada 15 Ogos ini, mereka menyambut 1 tahun kemenangan menghambat 2 Amerika Syarikat dan NATO daripada bumi Afghanistan. Dan mereka berjaya mengamankan Afghanistan dalam masa 8 bulan. Kemudian mereka tak puas hati, Barat tak puas hati, maka mereka meminta Pakistan untuk berperanan bagi pihak Barat. Imran Khan kata, no way, we have fought among ourselves, enough is enough. I am Pashtun. Saya Pashtun, kata Imran Khan. Saya akan cuba menyatukan orang Pashtun supaya jangan bergaduh sama sendiri. Pada 10 April Imran Khan dijatuhkan. Dijatuhkan dengan cara melalui pertukaran voting dalam parlimen. 16 April jet Pakistan mengebom Afghanistan, membunuh 47 orang awam untuk menimbulkan peperangan sesama sendiri. Taliban kata, no, we are not going to be tricked into this game again, fighting among ourselves. Kemudian mereka bom sekolah Syiah. Kemudian mereka bom masjid Sunni supaya Sunni dengan Syiah bergaduh. Ada satu sama lain. Itulah yang berlaku di Afghanistan pada hari ini. Saya tahu oleh kerana menteri-menteri mereka memaklumkan apa yang berlaku pada Trump. Jadi inilah kita kena faham geopolitik dunia yang sedang berlaku pada waktu ini. Tuan-tuan, supaya kita tidak termudah dijebak dalam permainan-permainan yang sangat yang menyedihkan. Dan
Taliban mengatakan, we don't want any of your mujahidin. Enough is enough. Kita perlukan the best educator. Kita perlukan your security man. Kita perlukan your best business developer. Ya, kami tak perlukan mujahid-mujahid. Kami tahu perang. We know how to fight. Ya, kita perlukan the best professional problem solver. Itu perlukan mereka. Namun demikian, Taliban dihitam-hitamkan. Kita baca berita apa pun tak ada yang baik pasal Taliban. Tak ada yang baik. Ya, kerana kita telah diprogramkan begitu pun, sehingga kan kemenangan yang besar ini, 15 Ogos ini adalah satu kemenangan psikologikal kepada umat Islam, tidak dirayakan oleh mana-mana dunia Islam pada hari ini. Nah, 15 Ogos ini satu kemenangan psikologikal. A layman, ya, orang yang paling ke tentera Taliban yang sangat dhaif, senjata dia itu berjaya menghalau tentera yang paling canggih dari segi persenjataannya itu kalah. It is a psychological defeat of the Western world, but none of the Muslim world celebrating it. Menganggap itu biasa-biasa saja. It's not. Jadi kerana itulah betapa teruknya kita ini terjajah, sehingga tidak tahu kemenangan itu kemenangan Islam. Kita nampak kemenangan, kita masih menganggapkan Taliban is a problem maker, sedangkan mereka itu ikhlas dan melaksanakan Islam. Bukan bermakna saya menyokong 100%, tapi saya dapat merasai berbicara dengan mereka, berbicara daripada hati mereka yang ikhlas untuk melaksanakan. Cuma kami tak tahu macam mana nak bangun, sebab ilmu kami adalah ilmu peperangan. Ilmu membangunkan negara kami tak tahu. Itu dan kami minta dunia Islam datang membantu kita. Itu sikap mereka. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, ya, kita dah masuk bab yang kedua tentang Turki ingin mencontohi Al-Fatih. Ya. Turki ingin mencontohi Al-Fatih. Kerana apa? Siapa yang mencontohi Al-Fatih, dia mencontohi hadis Nabi. Sebab Al-Fatih ingin membenarkan hadis Nabi. Siapa yang ikut Al-Fatih, maka dia juga ingin membenarkan hadis Nabi. Kembali menjadi kuasa besar dunia. Rajab Tayyip Erdogan telah mengisytiharkan Vision 2023. Turki akan menjadi kuasa besar dunia. Kita akan kembali menguasai dunia Islam. Dan tanda bahawa Turki akan kembali mengikut jejak Al-Fatih, dia mengembalikan Hagia Sophia itu kembali menjadi masjid. Ketika itu dunia barat, orang mengatakan bahawa apabila Erdogan membuka kembali Hagia Sophia menjadi masjid pada bulan Jun, maka barat akan menyerang Turki. Tetapi Turki sudah bersedia dan tidak pernah mengendali bahawa Vision 2023 tidak akan membuka untuk Hagia Sophia. Selepas ini, kata Erdogan, kita akan membebaskan Batu Maqdis. Disebut dalam ucapannya. Masya Allah. Mungkin saya dianggap sebagai keterlaluan mendukung Erdogan, tetapi saya tak ada contoh-contoh lain dalam dunia Islam ni yang membanggakan saya. Tak ada. Kita ada 57 ketua negara Islam di seluruh dunia. Tak ada satu yang memberi inspirasi. Tak ada. Saya tak tahulah kalau tuan-tuan boleh bantu saya kalau ada. Ada lah agak ni selain daripada Erdogan. Saya tak nampak. Tak maaf saya tak nampak. Kalau ada tolong beritahu saya, mungkin saya boleh kaji. Saya boleh review balik saya punya position tentang Erdogan. Banyak kelemahan tetapi dia memberi inspirasi. Apa yang dibuat oleh Erdogan? Dia boleh soal jawab ya. Perkara yang pertama yang dilakukan oleh Erdogan, ya, adalah melaksanakan sunnah Nabi.
iaitu konsep Muhajirin Ansar. Apabila 4 juta orang Syria melarikan diri ke Turki, kita kena bantu mereka sebab mereka itu adalah Muhajirin, kena menyelamatkan akidah dan nyawa mereka. Kita yang besar, yakinlah Allah Ta'ala itu sendiri ada membelanjakan 7 bilion US dollar duit mereka sendiri. Adalah orang sekular dalam parlimen mengatakan kita membelanjakan 7.5 bilion US dollar untuk membantu orang luar. Ini itu orang luar dengan orang tempatan. Ya. Kita patut gunakan duit itu membangunkan orang-orang kita yang miskin, yang ramai lagi miskin. Pasal apa kamu membantu orang-orang daripada Syria? Mereka orang luar. Kita terperangkap dengan idea nationalism, mengatasi kepentingan agama. Agama itu nombor 1 dalam Islam, tetapi kita meletakkan kepentingan negara bangsa yang dicipta oleh Barat kepada kita, dipaksakan kepada kita, maka timbullah masalah. Ini orang kita, ini orang luar. Dia kata no. Kalau kita membantu mereka, kita ikut sunnah Nabi. Sesiapa yang ikut sunnah Nabi, pasti Allah telah membantu. Wallahu fi auni abd, maka na'abu fi auni akhi. Barang siapa yang menolong hamba-Nya yang memerlukan, Allah Ta'ala pasti akan menolong hamba-Nya selagi mana hamba itu menolong hamba yang memerlukan. Wallahi, Allah Ta'ala memberi keyakinan. Wallahu fi auni, demi Allah dia akan membantu sesiapa yang menolong hamba yang dalam keadaan kesusahan. Ya. Pertolongan Allah Ta'ala itulah yang dia kata barakah. Dan tak lama kemudian, apabila Turki berhadapan dengan masalah ekonomi, ya, tiba-tiba di minyak jatuh dan Turki dapat bantuan. Ya. Dan sekarang diserang lagi ekonomi Turki, tiba-tiba UAE hantar bantuan 10 bilion untuk bantu mereka. Hal-hal inilah yang soal spiritual ini yang tak kita jangkaukan dalam soal melaksanakan hadis Nabi tersebut. Kita tak tahu tentang bantuan Allah Ta'ala daripada sumber-sumber yang tidak terjangkau. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja. Siapa yang bertakwa bertawakal kepada Allah Ta'ala, pada jalan-jalan yang tidak terjangkau. Jadi semangat umat ukhuwah Islamiyah itu mereka dituturkan pada ini. Pada 2013, Erdogan menghantar istrinya ke Arakan. Waktu itu saya berada di Yangon. Tak boleh masuk ke Arakan sebab kerajaan Myanmar tak boleh masuk. Sebab kita NGO nak tak boleh. Tetapi Erdogan menghantar kapal terbang. Dia beritahu kerajaan Myanmar, kapal terbang dah sampai ni, kalau suka tak suka dah tu isteri aku. Kalau suka terus mana ni kita dapat terima dan masuklah Emina Erdogan bertemu dengan orang Rohingya di sana, menghantar bantuan segala macam. Dan bila saya bertemu dengan orang Turki, where are you, brothers? We came 10,000 kilometers from Ankara to help the brothers. You are so near. Where are you? What are you doing? Where is your spirit of Islam? Oh, waktu itu untuk saya tak tahu nak mana. Itu soalannya. I send my wife, and where are you? So near. 4 hours flight. Jadi kerana itulah semangat inilah yang kadang-kadang kita fikir dalam konteks duniawi memang tidak akan bergerak apa-apa, tak mampu. Tapi kita fikir soal bantuan Allah Ta'ala itu datang daripada sumber kaedah yang tak kita jaga kalau kita mengikut hadis dan Quran yang telah ditujukan kepada kita. Mereka membawa isu misi pembebasan. Bagi Turki, selagi mana dunia Islam bergantung dengan teknologi militeri daripada Barat, kita tak mungkin akan merdeka. We will never achieve our true independence if we keep on depending on the Western military technology. Tak mungkin kita akan berjaya. Apa berlaku kepada negara-negara Islam
yang membeli senjata-senjata, yang senjata yang dah terpakai dan tak laku itu yang dijual dengan harga berjuta-juta, kemudian tak boleh pakai. Ya, kita akan ditipu. Erdogan mengatakan, kalau kita nak jadi kuasa besar dunia, kita kena ada persenjataan Turki mesti made in Turkey. Ya, dan sekarang saya dimaklumkan, ya, dia sudah sampai ke 70% keperluan persenjataan Turki itu made in Turkey. Dan antara senjata Turki yang paling hebat adalah drone teknologi. Drone teknologi itulah yang memenangkan Azerbaijan melawan Armenia. Drone teknologi itulah yang mempertahankan Libya daripada dirampas oleh negara barat dengan persekongkolan negara-negara yang lain. Drone teknologi itulah yang memenangkan Turki dalam perang Syria. Ya, walaupun orang mengatakan dia bukan kemenangan, tetapi drone teknologi itulah yang mengalahkan. Hatta drone daripada Amerika dan juga Indonesia. Jadi tuan-tuan dan sekalian, itulah semangat yang visi tahriri yang diungkapkan oleh baru kita merdeka. Dan setahun yang sudah Erdogan telah mengarahkan Turkish Aerospace Industry buka pejabat di Malaysia. Mengapa di Malaysia? Sebab dia nampak potensi Malaysia. Kerana orang-orang Islam di Malaysia semangatnya luar biasa. Dia mengatakan mana akhlaknya. Sebab kalau siapa-siapa bangsa-bangsa lain yang dah pergi ke Mekah, tuan-tuan, dia akan puji jemaah haji di Malaysia. Dan ada yang mengatakan bahawa akhlak orang Melayu itu menghampiri sunatan, walaupun tak sempurna. Kita dalam keadaan bincang juga keburukan bahasa-bahasa Melayu ini, ada orang menilai bahawa orang Melayu dari segi keramahannya, toleransinya, kesabarannya, ya, bertolak ansurnya itu menepati daripada ciri-ciri sunatan, akhlak. Jadi kerana itulah dia telah berkeputusan buka pejabat Turkish Aerospace Industry. Dan teknologi kita ini akan diberikan dengan harga yang tak mampu, harga friendly punya. Kalau tak mampu pun tak apa, kita akan transfer teknologi. Because we want to free the Muslim world from totally dependent on the Western technology. Itu semangat dia ada. Jadi mudah-mudahan kalau keperluan yang basic, ya, saya ingat mereka bersedia untuk melaksanakan hal-hal ini. Inilah drone teknologi yang mereka telah gunakan, ya, yang ternyata telah berjaya menyelesaikan banyak konflik, sehingga kan Presiden Israel pun datang menuntut bertemu dengan Erdogan baru-baru ini. Ya, kita akan datang untuk Presiden Israel datang ke Turki bertemu dengan Presiden Erdogan bermakna ada benda besar Turki yang ditakutkan Israel. Ya. Dan sekarang ini Erdogan sedang melakukan suatu usaha untuk membebaskan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu daripada dikuasai oleh 5 kuasa besar. Dunia ini lebih besar ya. Tak ada 5 buah negara tersebut, tak ada pun satu negara mewakili suara Islam. Tak ada. China, Rusia, England, UK, Amerika, China, tak ada. Jadi mana mungkin nasib Islam boleh kembali melalui PBB? Sampai sekarang satu pun isu umat Islam tak boleh diselesaikan melalui PBB. Tapi yang pasti Sudan telah dimerdekakan, dibelah dua Sudan. Ya, Timor Leste telah berjaya dimerdekakan, tapi tak ada sebuah negara Islam yang ingin kemerdekaan dapat dimerdekakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah Erdogan, dia ingin menyelesaikan masalah ini semua, ya. Dan sekarang ini dia mengambil keputusan. Turki sudah siap sedia, tapi dia dapati bahawa dunia Arab masih berada dalam perang bulan barat.
selagi dunia Arab itu dikuasai di barat, maka umat Islam tak boleh bersatu. Maka dia pun membuat suatu program untuk berbaik-baik semula dengan negara barat dan dengan negara Arab. Maka dia pergi ke Saudi Arabia, dia pergi ke UAE, dan tinggal satu negara lagi yang masih reluctant untuk bersama dengan Turki, iaitu negara Mesir. Tahu tuan-tuan pasal apa Mesir tidak masih lagi tak mau lagi. Satu, kerana kebergantungan dengan teknologi barat dan juga terakhir, dan yang kedua, Mesir belum lagi mau untuk memutihkan Ikhwan Muslimin itu sebagai musuh negara mereka. Ya, mereka masih menganggap Ikhwan Muslimin sebagai musuh yang sangat berbahaya, yang perlu diharamkan, perlu dihapuskan. Yang itu Turki kata no. Ikhwan Muslimin ini dia nak mengembalikan balik jati diri Islam itu saja. And dia forced to fight back because they have no choice. Itu kemudian tinggal soal Ikhwan itu kan. Jadi kan itulah bentuk keberanian yang dilakukan. Saya dah membuka perbincangan ya, sebelum sesi kedua itu penitilan macam mana kita nak buat detail mikro aspek tentang menjejaki meneladani pemahaman batin. Namun demikian Erdogan sedang berusaha untuk mengukuhkan kekuatan Islam, dan dia yakin bahawa 2023 ini akan menjadi tahun pembebasan Turki akan menjadi kuasa besar. Hari ini ketika saya bertemu dengan Erdogan, ya, selepas beliau cuba dibunuh pada bulan Julai ya, 2013. Ketika beliau cuba dibunuh, ya, tak ada dunia Islam yang protes. Jadi ini kisah Fatullah Gulen, tapi yang tahu-tahulah yang dia menggunakan orang dalaman. Dunia Islam tak mungkin dikalahkan kecuali menggunakan orang dalam. Itu teori dia. Memang betul lah. Mereka menggunakan Fatullah Gulen dengan grup dia untuk membunuh Erdogan. Alhamdulillah Allah telah selamatkan dia dalam masa 15 minit. Sebelum dia sempat keluar daripada tempat percutian dia, sebelum komando turun daripada helikopter untuk bunuh dia. Ya. Tak ada satu unit Islam yang menyatakan saudara. Dia kata kalau dunia Islam pun tak peduli, panggil semua pemimpin Hindu satu dunia, mari jumpa. Berjumpa dengan aku terangkan mengapa mereka nak membunuh aku. Itu yang terangkan selama 1 jam tentang agenda dia itu sangat ditakuti oleh Barat. Kerana itu we have to finish it off, sebab dia ada agenda pembebasan. Tahriri, idea membebaskan dunia Islam daripada terus dicengkam. Kerana itulah dosa saya, tapi kata saya menggunakan orang dalam yang naik dan diperalatkan. Ya. Jadi tuan-tuan, saya bersempatan bertemu dengan beliau dan saya katakan saya mengagumi kepimpinan tuan, ya. Dan saya minta supaya cerita mengenai Turki itu diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, supaya orang Melayu tahu tentang saya tuan. Ya. Dia bercakap dalam bahasa Inggeris, saya bercakap dalam bahasa Inggeris, dia bercakap dalam bahasa Turki. Tapi yang herannya dua-dua faham. Itulah dia bercakap dengan hati ni. Kalau cakap apa pun kita faham. Dia cakap orang putih, dia cakap jawab balik bahasa Turki. Dia cakap orang putih, dia angguk. Dia cakap Turki, dia angguk. Faham? Dan saya kata minta terjemahkan berita Turki dalam bahasa Melayu. Immediately sebelahnya itu adalah dia punya timbalan Perdana Menteri pada waktu itu. Ya, Dokman, come. Ya, saya faham lah. Ya, saya agak ini mesti diarahkan agak saya lah. Betul. Besoknya kawan saya bekerja bagian macam bernama, ya. Dia kata, brother, what did you say to Erdogan yesterday? What? We were instructed to translate all our news into Malay language. I suspect it must be you. Itu dia Erdogan. Dia buat
kerja, kata orang itu dia tak main-main sebab dia racing against time. Dia berusaha. Jadi tuan-tuan, saya nak sebelum kita ada soal jawab, ya, inilah ayat yang the missing link selama 100 tahun yang tak dibenarkan untuk kita bicara. Ayat Al-Baqarah, ayat yang ke-30. Ini Al-Quran. Ya. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku nak menjadikan seorang khalifah di bumi ini. Apa mereka jawab? Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima? Ya. Adakah engkau ya Tuhan kami hendak menjadikan bumi ini orang-orang yang akan berbuat bencana dan menumpahkan darah, berbunuh-bunuhan sesama sendiri? Wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Padahal kami sentiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Maka Allah Ta'ala mengatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lam. Sesungguhnya aku mengetahui apa akan yang aku sesungguhnya aku ketahui tentang apa yang kamu tidak ketahui. Seandainya ya, Allah nak menjadikan manusia ini di muka bumi hanya untuk berzikir, bertasbih sebagai malaikat, takkan jadi manusia. Tetapi untuk menjadi khalifah, dia terpaksa berhadapan dengan krisis demi krisis, peperangan demi peperangan untuk menegakkan kalimah Allah Ta'ala. It is not easy untuk jadi khalifah. Khalifah ini untuk memikul amanah, ya, membebaskan diri daripada diperhambakan oleh manusia kepada perhambaan aja kepada Allah Ta'ala. Kita terpaksa berhadapan dengan manusia-manusia, ya, jin-jin dan segala macam yang ingin menafikan kalimah la ilaha illallah, ya, mengisbat katanya menafikan semua ilah dan mengisbatkan Allah Subhanahu wa taala. Tak. Kita dah jadi khalifah, kita terpaksa berhadapan dengan perjuangan yang disebut sebagai jihad untuk mempertahankan. Jihad sebagai last resort untuk mempertahankan kalimah la ilaha illallah, menafikan semua ilah dan mengisbatkan Allah Ta'ala. Inilah ayat mengenai kekhalifahan yang tidak dibicarakan. Nanti sesi yang kedua kita bicarakan mengapa komponen kekhalifahan itu tidak dibicarakan dalam silibus kita yang banyak ditekankan mengenai ubudiyah, memperbanyakkan zikir, merebut pahala puasa 6, pahala itu zikir banyak dapat pahala segala macam. Penumpuan kepada itu tidak berbicara soal pembebasan daripada perhambaan kepada dunia barat, tak kita bicarakan. Tapi kita bicarakan soal memperbanyakkan amal untuk mendapat pahala-pahala seperti masuk surga. Saya fikir apakah kalau itu baik kita di malaikat saja. Dan orang-orang tak cukup takat berzikir dan bertasbih. Ya, khalifah ini tugasnya untuk wa ma arsalnaka illa rahmatan. Jadi tuan-tuan sekalian, dan itulah saya punya presentation. Minta maaf agak semangat kalau boleh mudah masih 2 tahun. Ya, serata yang boleh bertahan tak 1 jam. Kalau ada soalan kita boleh selesaikan. Kita boleh lihat sebab yang pentingnya poin itu sampai tak semestinya 2 jam, 3 jam. Tapi poin yang pentingnya poin itu sampai. So saya buka kepada ada tambahan ataupun tak bersetuju pun tak apa, ya, sebab kadang-kadang kita menganggap bahawa pandangan ini sebagai pandangan yang ekstrim. Memang kadang-kadang kita menerima naratif barat tentang Islam itu begini rupanya, maka kita susah nak menerima pada pandangan yang lain. Namun demikian saya dapat manfaat daripada berinteraksi dengan para diplomat dalam UIC, dengan pejuang-pejuang NGO, ya, dan kerja-kerja kemanusiaan. Maka saya dapat merumuskan, bagi saya inilah merupakan jalan keluar kepada umat dalam masa 1 tahun. Kita sama-sama membawa amanah kekhalifahan ini ke tahap yang lebih baik sehingga kita dapat
merealisasikan cita-cita kekhalifan yang diperintahkan kepada kita. Okey, ada apa soalan? Mentor? Ya. Ya. Dan mewakili Malaysia dalam gerakan-gerakan yang melibatkan Islam dan juga Europe hubungan budaya Islam dan juga Europe. Dan tentu melihat bahawa gerakan ini dibutuhkan dan mengambil aktiflah dolar bagi menggerakkan kepimpinan, bakal-bakal kepimpinan di Malaysia. Jadi kalau tentu melihat bahawa gerakan-gerakan mendayakan kepimpinan bagi melawan pengaruh-pengaruh daripada Barat ini perlu diteruskan. Adakah dan melihat bahawa peranan Malaysia peranan dan tahap yang mencapai tahap yang ditetapkan, dan adakah melihat bahawa strategi geopolitik, strategi yang baru bawa dalam NGO ini boleh diulakan di Malaysia sebagai sejak oleh kepada leader Malaysia, ataupun ada gerakan-gerakan. Ya. Terima kasih Datuk Azizi. Saya ingat soalan itu relevan. Kalau tanya saya, ya, saya menghasilkan bahawa goodwill Malaysia tinggi itu, very high. Ya. Ambil contoh waktu pemilihan pimpinan tertinggi dalam NGO dunia. Ya. Mereka nak pilih pemimpin. Ya. Saya tak perlu lobby apa-apa. Mereka minta Malaysia kena ada. Ya. Begitu dah dalam OIC, saya dah ada satu term lah. Saya kata tak payahlah, bagilah YF lah. Saya kata no, without Malaysia, this commissioner is nothing. Kemudian bila saya pergi ke Afghanistan, saya jumpa dengan hampir semua ketua-ketua Taliban dan dia tangguh dengan Malaysia. Mana dapat maklumat? Kenapa dia sangat tinggi? Sampaikan tak mahulah kalau mungkin Datuk dah pension nanti ya. Dia kata di bawah bumi kami ini ada 35 trilion US dollar worth of mineral. You just name it. Oil, gas, uranium, lithium, rare earth, pemata, semua ada. Inilah masalah anugerah akan. Dan kami nak orang Islam yang ni. If you family want to come, look whatever that you want, come and discuss with me. Kata itu macam open check. Kata ya betul ni. Dia boleh kami bagi pada China, Rusia dan macam dia kan bagi orang Islam. And we know you are in terms of technology, you are better off compared to the other country. Ya. Jadi saya berkeyakinan the leadership now is with Malaysia. The respect is there. Dan ini semua berlaku, mau tidak mau, apa juga persepsi kita, ini antara sumbangan besar kepada ketika beliau menjadi Menteri Islam untuk 20 tahun. Memang dia memperjuangkan dalam soal apa pun tafsiran kita, tapi soal menaikkan goodwill Malaysia di mata dunia. Jadi kerana itulah saya berpandangan oleh kerana dunia Islam ini lack of leadership.
Kita ada. Turki berpandangan, itu sebab Turki berpandangan menghantar the best teknologi itu ke Malaysia. Ya, sebab dia nampak Malaysia ni ada potensi. Cuma kita tak nampak vision ini. Kita berpuas hati dengan memperbanyakkan selawat, zikir, ya, kemudian kerja-kerja yang berkaitan dengan ubudiyah semata-mata. Tak kita bincang komponen kekhalifahan, tak ada. Ayat inilah tujuan basic kekhalifahan. Ya. Tapi memang payah, memang akan ada orang yang tak puas hati. Tapi mau tidak mau, mereka memandang tinggi kepada Malaysia. Itu sebab apa pun masalah dalam dunia ni, kita pun tahu lah. Semua datang minta bantuan daripada Malaysia. Berlari-lari ke Malaysia. Baik Bangladesh, Somalia, Akhwan Muslimin, semua ada ke Malaysia. Jadi kita pun bersalah juga. Kalau balik kita tahu, ya, mereka kali bunuh. Tapi sentimen ukhuwah itu masih ada. Kita cuba cari jalan juga untuk bantu. Kadang-kadang setakat yang termampu dari kita. Apa tak? Itu sebab keluar satu review. Ada budak Malaysia kata saya dah pergi merata dunia lah. Dia kata saya dah buat ingatan di sini. Polis Malaysia inilah yang paling berpuri kemanusiaan. Kenyataan dia, ya. Saya dah 7 tahun berkata, saya pergi Turki sebenarnya. Kalau yang lain tu no kompromi, tapi maknanya polis Malaysia ni dia ada perasaan belas yang standar. Saya buat kenyataan tersebut. Dengan berani, ya. Jadi bermakna kita Allah Ta'ala anugerahkan the goodwill and leadership ability, tapi kita tak mau. Dia tak mau untuk rise to the occasion. Inilah yang saya rasa unik. Ya. Sedangkan mereka tak melihat our position as the leader of the ummah. Kita tidak ambil tanggungjawab. Jadi saya ingat kalau ini dapat dilakukan, saya ingat Barat pasti tak senang. Itu confirm. Ya, memang tak senang. Saya sampai sekarang walaupun saya graduate daripada Amerika, sampai sekarang saya tak berani pergi Amerika Syarikat. Ya, sebab saya datang bandai di dasar luar ada yang membunuh ramai orang Islam di seluruh dunia. Yang mencipta refugee dunia ini siapa? Ya, bukan kita. Kita pula kena menanggung dia. Apa cipta? Oh, dia bertutup mama. Tak berani saya tak tahulah. Kata yang berani lagi saya tak berani. Kalau sampai yang mereka tak tahu tu dia sumbat dia. Tahu hilang. Saya tak mahu. Ya. Kesepakatan dan kesepakatan Islam ini kembali Islam di Malaysia, kesepakatan dan kesepakatan Islam itu sendiri sekarang ini tidak kuat, tidak ada cleaning juga, ya. Tapi maknanya apa yang tak kita lakukan sebelum berlaku krisis dalaman ini, maknanya is enough untuk accept opposition. Jadi satu kita challenge lah. Kita nak galakkan soal penyelesaian masalah umat Islam dalam negara kita. Kita boleh pergi lagi jauh apabila kita dah tak. Terima kasih Datuk. Ya. Assalamualaikum. Ya. Tak bertanya dulu. Oh ya, ya. Ya. Assalamualaikum dulu. Ya. Saya kepada Ahli Malik Isteri Sekretari. Saya nak tanya soalan untuk dengan masa sekarang. Okey, untuk masa sekarang, banyakkan umat Islam digunakan sebagai pengguna tadi. Jadi macam mana nak melahirkan umat Islam sebagai pencipta? Ini selaras dengan perjalanan Datuk Bagi berkaitan dengan Presiden Jokowi. Banyakkan dia bercerita peralatan senjata sendiri. Jadi kita tulis di perjalanan ini.
konsep dari satu jalan untuk kita sebagai teknologi yang terkini dan tidak bergantung pada teknologi barat. Itu ya, Kalau tuan-tuan ingat Israel pernah diserang melalui internet. Israel koyak. Pening Israel. Mana budak-budak kita ni, kita jangan underestimate yang duk pakai komputer ni. Dia boleh serang mana Israel punya military teknologi, dia boleh serang dia punya sistem. Mana sampaikan Israel rasa pening kepala nak handle. Ya, dengan Israel koyak, itu punya attack ketika mereka melakukan itu. Jadi bermakna orang-orang kita ni, ya, ada kreativiti tapi tak disalurkan. Ya, tak disalurkan. Kreativiti is dead. Ya, bijak. Yang kedua, ya, ini pengalaman saya lah. Ya. Refugee yang seluruh dunia ni datang, dia pun datang buat duit. Yang datang ni punya kepakaran macam-macam kepakaran. Teknologi sebut sajalah. Kalau kita ada an open policy, policy of Islam, the best. Kalau kita boleh bagi seorang tukang berjalan kaki Cina kerayakan, ya, siapa tu? Frank Nobaga yang dapat kerayakan kerana nak naikkan nama Malaysia. Tukar kan? Yang naikkan nama Malaysia dalam bidang sukan. Kalau kita ada satu strategic mind, refugee yang datang ni, mereka datang buat duit. Mereka datang bawa teknologi, mereka bawa network mereka. Saya ingat ini yang dibuat Turki sekarang. You pay $250,000 you get citizenship. Jadi kalau bagi siapa yang boleh bayar $250 juta, maknanya you have more than that money. You can bring the money and bring the technology to Turkey. Turki nampak Malaysia ada potensi, itu dia hantar TAI datang sini untuk buka, share the technology. But we must have this political conviction to rise to the occasion. Yang inilah yang saya cukup bakar semangat. Kalau boleh kita start thinking outside the box, supaya kita jangan terperangkap sangat dalam soal nak banggakan dunia ni. Tak boleh kita saja. Kita lupa sama sahabat Nabi. Kita ada Bilal, Salman Al-Farisi, ya. Kita ada macam-macam bangsa, Suhaib bin Ar-Rumi. Semua merupakan barisan, ya, sahabat Nabi yang unggul. Tetapi kita berangkat dengan tak boleh kita menjaga. Sedangkan kita sebenarnya berpeluang untuk mendapatkan the best rate from the entire world to develop a world country. Kalau kita semangat umat kita. That is thing allowed. Dan biar kita bicara soal ini akan terbuka supaya kita boleh merombak, kita bangun balik umat Islam ini dengan kekuatan baru. Sebab kita dianugerahkan dengan goodwill yang baik dan juga leadership accepted by the Muslim. Accepted by the Muslim. Ini pengalaman pribadi saya. Fully agree with you. Ya. Ya, satu lagi. Ya. Oh, soalan. Ya. Soalan dia sebenarnya macam bagian 6 dia betul. Siapakah genius ataupun mentor di belakang pemantapan pemikiran Al-Fatih untuk membebaskan Konstantinopel dan bagaimana proses itu dilakukan? Ya. Terima kasih. Siapa di belakang Al-Fatih? Ya. Al-Fatih ini pertama belakangnya adalah bapa dia sendiri. 2 kali dia cuba menawar kuasa Konstantinopel, dia give up. Dia kata tak boleh. From now on, I'm going to develop my own son to become the liberator yang akan membebaskan tuan. Itu bapa yang berusaha. Dan Sultan Muhammad Sultan Murad itu tuan, kalau tuan-tuan pergi ke Bursa, ziarah kubur. Dia seorang sufi, seorang yang takut dengan Allah Ta'ala, tapi seorang Muslim. Maknanya hamba Allah dan khalifah Allah ada kat dia. Ya. Dia siap pesan-pesan. Kubur aku ini, aku tak mau terhalang daripada rahmat matahari dan juga hujan daripada Allah SWT. Walaupun aku dah mati, maka aku tidak mau ada mana dibukakan bumbung tempat pusara itu supaya hujan dan matahari boleh masuk. Itu Sultan Muhammad itu. Dia yang merencanakan Sultan Muhammad itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan,
Kalau kita tiap-tiap orang kita mesti ada anak. Mudah-mudahan insya-Allah semua orang ada anak. Anak-anak lelaki kita buat apa? Kalau tak sempat anak aku dia terlepas, cucu-cucu kita boleh design Al-Fatih punya formula. Habis malam ni kita akan bincang macam mana nak katakan ni cucu ni bagi aku jaga, atuk yang jaga. Atuk ni balance Al-Fatih. Wah, kan? Atuk tanggung sampai Z sampai dia berjaya. Kalau anak kita dah terlepas. Sebab ramai daripada anak kita ni kita supaya jangan ayah dah susah, supaya anak tak susah kita bagi segala-galanya sampai dia jadi kita menternak anak, bukan mendidik anak. Kita menternak anak, makan minum semua tanggung, akhirnya dia gemuk. Keluar sikit daripada pagar, mati. Itulah kerja kita. Kita menternak anak, bukan mendidik anak. Banyak kita sebab anak-anak kita banyak yang obes. Alhamdulillah, baru saya lah. Jadi bermakna satu adalah ayahnya yang punya vision. Mesti ada vision, Quranic vision, hadis vision. Dan yang kedua adalah dia ada orang kanan dia yang dia tak nak tinggal, guru dia yang bernama Aksyam. Aksyam dia ni bukan dibayar gaji, dia bayar gaji, tapi dia hanya takut dengan Allah dan Rasul. Ketika Sultan Muhammad Fatih masuk merayakan kemenangan kota Konstantinopel, ketika itu Sultan Fatih datang disambut, oh hebatlah kamulah, inilah kamulah Al-Fatih lo. Dan Aksyam dia merasakan bahawa Al-Fatih ini dah merasa dirinya, kemenangan ini adalah kemenangan dia, bukan kemenangan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Nak mengajar Al-Fatih, dia duduk. Orang yang semua bangun, dia duduk. Dia tak bangun. Orang yang mengajarkan, dia tak kabur pun. Sampai Al-Fatih sedar, kenapa aku untuk seluruh waktu ini bangun pun tidak, ucap selamat pun tidak. Ini juga ada masalah apa? Hujah. Aku merasakan engkau sudah merasai kemenangan milik kau. Ya. Sedarlah bahawa kemenangan kalau tanpa bantuan Allah Ta'ala kau tak mungkin berjaya. Astagfirullah. Mana dia sedar balik. Ya, dia tak buang, dia tak pecat, dia tak tunggal. Apa ni Hujah, itu kekuatan Hujah. Dia berani mengata yang benar. Walaupun mungkin menanggung risiko dipecat segala macam. Sebab keberanian Aksyam sendiri berada Tuhan takut kepada Allah. Jadi sebenarnya kalau kita baca buku sejarah, pembuka kota Konstantinopel ada dua orang. Pembuka kota secara fizikal Muhammad Fatih. Pembuka spiritualnya itu adalah Aksyam sendiri. Itu kekuatan dia. Jadi bermakna kenapa tak kita jadikan gabungan Jabatan Mufti dengan Pilihan Rakyat sebagai satu gabungan, satu kekuatan, ya, untuk mengembalikan, menyemarakkan cita-cita umat ini. Jadi idea yang kita bincang ni mungkin idea outside the box. Payah nak buat ni, tak boleh itulah, SOP lah, birokrasi lah, apa segala macam. Kalau kita bermula dengan masalah, apa pun tak salah, tuan. Ya. Kalau bermula dengan masalahnya hanya mati bila kita dipanggil pulang oleh Allah Ta'ala, baru masalah ada. Ya, masalah itu akan ada, apa pun yang kita buat, baik ke buruk, mesti ada masalah. Kalau kita berani to rise to the occasion to resolve the problem, I think we can do it. Ya. Kita solat ni. Banyak lagi. Setengah. Kita dah ada jogging kan hari ni. Jadi saya mohon maaf lah kalau saya punya penyampaian mungkin lain daripada yang lain lah ya. Ataupun yang tak cocok, saya tak angkat tangan siap-siap. Sebab saya daripada Fiji sampai ke Amerika, waktu saya boleh ke Amerika dan ke Kanada. Itulah kerja saya untuk membangkitkan semangat umat Islam, membangkit semula. Dan Alhamdulillah, pertama kali dalam sejarah pada solat Idul Fitri di barat yang membuat keputusan Syiar Islam, solat Jumaat bukan di masjid, kita buat istighfar, kita buat di jalan raya. Di Rusia segala macam, tapi di Malaysia surau pun nak buat solat, surau masjid segala macam. Hari ini kita tak nampak kekuatan Islam di situ.
Tapi di Rusia sepanjang jalan itu penuh dengan orang Islam. Di stadium dibuat, di jalan raya dan segala macam untuk menggambarkan bahawa